Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nombor 1, kita habiskan 7 dulu, ialah orang yang berjaya, dia selalunya ada rahsia. Pertama, cuba you teka, cuba you tulis. Nombor 1 untuk berjaya ni, jangan kita pergi jauh-jauh, cepat tulis. Saya bagi peluang lagi sekali sebelum saya buka mulut ni. Saya dah bagi tips sikit yang saya duk mengajar 3-4 tahun ni. Orang yang berjaya, kalau you betul-betul buat kajian, mereka sendiri pun tak sedar. Kalau you tengok betul-betul yang berjaya sehingga sampai umur dah dewasa ataupun yang kononnya dulu tua baru boleh berjaya semua kan, tak semesti. Sekarang budak-budak muda pun boleh berjaya dah, betul tak? Dari sudut-sudut yang saya bagi 7 nanti. Nombor 1 ialah, jawapannya ialah mereka ada kesihatan dan kecergasan. Allahu Akbar. Ini yang kita kena cari ni sebenarnya. Ini yang kita kena kejar. Bukan salah you kata Allah semua tu, mesti tak boleh saya kata salah kan. Tapi kalau you tidak ada kesihatan, tidak ada health and fitness ni, habis. Kejayaan tidak bermakna langsung. Kalau tak percaya, satu hari lagi mereka yang belum lagi sakit, yang belum lagi ada masalah sendi, tak boleh bergerak, tak boleh bengkok, sembahyang atas kerusi, you tengok orang sebelah kiri kanan, you rasa jealous je kan. You tengok pakcik tu, kaki dia pacak lagi, tengok tu. Jadi kejayaan kat sini, ini pendapat saya. Kalau you tak setuju, tak jadi masalah. Tapi saya dah buat kajian, rupa-rupanya orang yang berjaya pun dia tak sedar yang kalau dia betul-betul berjaya, dia boleh travelling, dia boleh bawa anak dia, bawa cucu dia, pergi mandi laut, pergi mendaki gunung, faham tak? Dia pergi kalau musim salji, kalau yang kaya tu terbang dengan first class, faham tak? Jadi soalan yang saya cerita ni, bukan saja nak pergi tempat bersalji semua tu. Kalau katakan nak bawa dia, kita macam baru ni saya pergi Langkawi pun, kalau kita nak pergi Port Dickson pun, kita perlukan tenaga, betul tak? Kita perlukan kesihatan. Cuba you fikirkan. Saya habis masa hampir 3 minit untuk cerita tentang kesihatan saja. So ready? Number 1 tulis besar-besar. Kesihatan. Sehat walafiat. Orang dah belajar tentang afiat tu, maksudnya semuanya baik belaka. Yang apa yang baik belaka tu, kita sambung. Sebab ramai masuk campur sehat, afiat pun dia kata rumah kena sehat, kena rumah tangga kena baik, semua tu betul. Itu number 3. Saya nak pergi nombor 2 sekarang. Dah habis nombor 1 tulis belum? Dah tulis sehat dan bertenaga. Okey, nombor 2. Ready? Nombor 2 ialah kebebasan keuangan. Orang yang berjaya semuanya ada kebebasan keuangan. Kalau dia kata kat you, I tengah miskin ni, I tengah tak ada duit, I nak bayar rumah pun tak boleh, kereta pun tayar dah botak tak boleh, apa tu duit elektrik pun kadang-kadang tertunda-tunda. Kalau dia kata dia berjaya, dia bohong you. Habis cerita. Kita bukan ada masa nak beremosional sangat sekarang, nak berfilosofi. Sebab zaman sekarang, zaman ayam naik harga, zaman tak lama lagi minyak naik harga dan ekonomi krisis semua tu, you ketar tak? You dah mula panik tak? Tapi kalau you ada kebebasan keuangan sekarang, kalau saya suruh you senyum, boleh senyum tak? Boleh kan? So, jangan nak dengar cakap siapa. Ni kalau saya cakap macam ni, kalau you rasa atau terasa, I tak peduli. Sebab apa? Ada masanya kita kena serius. Orang berjaya, dia memang serius. Dia memang fokus pada apa yang dia nak. So, you kena cari kebebasan kewangan. Definisi kebebasan kewangan ni bukanlah jadi millionaire. Kalau jadi itu, Alhamdulillah. Okay, tetapi tak payah pun. Jadi, dengan ringkas kata, kebebasan kewangan tu maksudnya tak risau tentang duit lah, habis cerita. Cara mana, detailnya, sama ada you ada simpanan banyak ke, you ada duit pasif yang sambil you tidur, duit tu jalan sendiri, buat kerja dia sendiri ke, atau you kena buat kerja double, triple, kena pergi buat grab ke, kena bawa taksi ke, tak kira. Asalkan you jangan setiap bulan kata tak cukup. Itu bukan bererti you berjaya. Belum. So you kena fokus. Mau tak mau dengar nombor 3. Kasar sikit kan? Bukan kasar sebenarnya, nak bagi you faham ni. Sebab orang berjaya you tengok, tapi you tak tahu macam mana dia punya cara kerja. Nanti saya bagi tahu. Nombor 3 ialah dipanggil, ready? Yang ni ramai daripada kita dah berjaya pun. Mungkin belum, tetapi cuba-cuba. Tengok. Dia panggil kasih sayang yang berpanjangan.
Jadi sesiapa yang berkahwin, terutama sekali kalau partner you menyeksakan you, selama ni you duduk juga dengan dia, saya tak tahulah adakah you iktiraf tu sebagai berjaya ataupun cuma jodoh, saya tak tahu. Tetapi Bak kata petua orang tua-tua lah ni, antara 3 benda yang you harus cari dalam hidup you untuk bagi you happy dalam hidup you. Nombor 1 ialah bini yang you boleh duduk sampai mati, ataupun suami lah kan, partner you, teman hidup. Ada tak kat sini? Sebab apa? Dibuat kajian 1/3 daripada hidup kita minimum akan duduk dengan teman ni. 1/3 tu you faham tak? Kalau hidup kita katakan daripada umur kahwin 28 tahun katakan kahwin, ataupun paling lambat katakan 30 lah, 30 sampai umur katakan kita meninggal lambat sampai umur 75-80. Okey, steady tak? Okey, so berapa tu? 8 tolak tu 3, lebih kurang ada 40 tahun bersama, atau 50 tahun. Ramai orang yang sampai 60 tahun sekali pegang tangan sampai pergi ke kubur pun. Itu dipanggil berjaya. Ada tak pertelingkahan? Ada tak salah faham? Ada tak kadang-kadang nak lari daripada rumah? Ada. Tetapi masih bersama. Itu dinamakan berjaya. Kalau Tuhan bagi you all the time senyum, pegang tangan all the time, itu lagilah bonus. Bagi saya itu kejayaan. Sebab tu kita kena jealous dengan orang yang walaupun duitnya hanya sederhana, tapi dia punya pergi makan sekalinya, panggil sayang sampai rambut dah putih dah, nyanyuk sikit pun panggil sayang lagi. Okey, itu yang the best. Faham? Jadi kalau saya diminta ulangkan balik, inilah antara yang kita nak betulkan. Boleh dibetulkan sebenarnya. Bukan saya kata nak cari orang lain, tak. Okay? nak di-upgrade kan kita punya kasih sayang supaya ia tu bermula dengan baik dan berpanjangan. Itu adalah orang yang berjaya. Faham? Termasuklah dengan kasih sayang dengan family. Ingat saya kata apa? Orang yang berjaya, dia ada kasih sayang yang berpanjangan. Ini termasuk bukan kata husband, wife, anak, cucu saja, tapi kawan-kawan. Yang pentingnya, kawan-kawan tu sebenarnya saya ada bagi tafakur baru ni dengan teman-teman yang tengok Matahari Pagi. Saya ada kata, kalau lagi tua, kalau nak betul-betul happy, nak berjaya, lebih ramaikan lagi sahabat, BFF, best friend forever. Dulu saya cuma galakkan kalau ada best friend forever 2-3 orang pun cukup lah. Takkan sampai nak tiap-tiap tahun nak bagi bunga berapa kali nak bagi bunga. Kalau best friend forever lah kan, nak bagi kek ke apa kan. Tapi sekarang saya tak kira you bagi tak bagi hadiah tu nombor 2, tapi kita berkawan tu biar ramai. Dulu anda pun sebagian daripada anda pilihkan WhatsApp group mana yang you nak aktif, tahu tak? Yang mana you nak layan, tahu tak? Saya pun macam tu. Tapi sekarang sejak saya kenal tentang orang berjaya, konsepnya ialah dia tak begitu memilih, kecuali kalau orang-orang yang toksik lah, orang yang menjatuhkan dia semua, dia tak pedulilah. Itu satu lagi kebaikan orang berjaya, dia tak akan peduli orang yang negatif ni, dia tak ambil pot langsung. Jadi ramaikan orang yang boleh you sayangi dan dia menyayangi you. Faham? Silaturahim adalah sifat atau rahsia yang keberapa dah? Saya bagi ke 1, 2, 3. Nombor 4 ialah yang dipanggil you kena tahu. Orang yang berjaya selalunya dia dah ada tujuan. Dia kat mana nak pergi, bila masa dia nak cukupkan duit dia, bila masa dia nak buat rumah, bila masa dia nak tukar rumah. Faham tak? Bila masa dia nak cari kawan, bila masa dia nak tak mau berkawan. Kadang-kadang tak semestinya pukul 1-2 pagi balik pun you nak kena ikut juga. So you kena kata no. Orang yang berjaya dia boleh kata no. Saya ulang lagi sekali, orang yang berjaya pandai kata no. Saya tak pandai, jadi saya belum berjaya dari sudut nak kata no ni. Asyik takut orang kecil hati je. Dah lah train sebagai doktor memang macam tu kan, kita kesian kat orang, lingkup. Kadang-kadang especially kalau staff saya lah, kalau you pernah tak nak kena sack orang, nak kena buang kerja staff-staff yang tak perform ni kan. Kita orang macam yang tak reti kata no ni, dia susah. So berjayanya seseorang tu adalah dia pandai juga berkata no pada tempat dan waktu yang sesuai lah. Baik,
Habis nombor 4, saya janji berapa? 7 kan. Nombor 5 ialah dia datang waktu yang dia dah ada dipanggil ketenangan jiwa. Maksudnya you diiktiraf sebagai berjaya bila you dah boleh kata I'm fully calm, let go and feel good, kan saya kata tu. Always rasa bahagia je. Tu bila you rasa tenang, you tidak lagi ada ketamakan dalam hidup you tidak takut pada sesiapa pun lagi dah kecuali Allah, dan you masih lagi ada hubung kaitnya dengan mak bapak you kalau masih hidup, mendapat restu mereka apa you buat kerja tu. Wah, itu dipanggil ketenangan jiwa yang amat sangat. Tidur tak pernah yang tak nyenyak. Bayaran untuk orang dapat tidur nyenyak, jangan main. Sebab tu salah satu lagi daripada kejayaan ialah orang yang dapat tidur dengan nyenyak. Macam siapa kata nak kena ada 1 million all the time baru berjaya? Yes, saya kata kalau boleh jadi millionaire, jadi millionaire. Tapi kalau tak boleh jadi millionaire, jadi 1000 pun cukup. Maksudnya ada 3-4 ribu sebulan pun, kalau campur dengan isteri 2-3 ribu lagi, alhamdulillah. Contoh, saya bagi contoh. Okay? So, tidur tu adalah indikator sama ada you berjaya tak berjaya. Kalau asyik ada insomnia, asyik bangun tak boleh tidur, mulalah tu. Tak termasuk dengan kencing kena diabetes lagi, kan. Suatu sihat dan walafiat adalah pertama, ingat. Sebab dia boleh mengganggu tidur you. So tidur contohnya indikator orang yang berjaya. Tapi itu bukan poin yang besar. Poin yang besar ialah ketenangan jiwa. Berarti dia dah hubung kait dia, ikatan dengan tali yang betul-betul utuh tu dengan Allah SWT tu cukup kuat. Jadi dia tak lari lagi dah. Barulah yang last 2 ni dipanggil bonus. Dan sebab itulah orang yang berjaya, dia tak akan lari daripada 2 lagi ni. Dia nak ambil 7-7 semua-semuanya. Checklist yang seterusnya, senarai semak yang seterusnya ialah ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Selagi mana you tak boleh memberi atau bagi balik, sebab selama ni kita duduk terima je kan. Allah bagi anugerah, Allah bagi rezeki, Allah bagi gaji, Allah bagi anak, cucu, semua ketenangan jiwa, dah kesihatan Tuhan dah bagi, kalau sakit pun dah disembuhkan. Kalau you tak reti bagi balik atau memberi, kan orang kata tangan memberi itu lebih baik daripada tangan menerima. Betul. Dan cara memberi, dulu saya dah mungkin you dah lupa, ada 4 cara, betul? Cuba kita semak balik. Nombor 1, memberi secara donation, secara bersedekah. Nombor 2 ialah melalui apa? Melalui kudrat kita, tenaga, membantu. Sebab duit tak apa cukup, tapi kita kuat, masih lagi boleh lincah bekerja. Kalau dia nak pindah office, kita orang pertama yang bantu. Contohnya angkat kotak dan sebagainya. Okey, kenduri kenara, you antara pertama yang bantu pun. Yes. Nombor 3, you ada ilmu yang saya duk bagi contoh, atau you ada ilmu kepakaran anda masing-masing. Sepandai masak you tu pun, kalau you boleh share dengan orang, you dah diiktiraf sebagai memberi balik. Orang yang memberi balik last sekali dah tak ada apa tinggal. Macam mak bapak kita yang dah tua tu, apa lagi dia larat, contoh katakan dia masih lagi selalu memberi apa dia yang terbaik sekali, doa. Yes. So kita boleh bagi 4 tu, dan saya bagi tahu terus terang sebagai pengalaman sedikit yang saya ada ni, memang betul. Kalau ramai orang ni, saya bagi tahu, dia nak beri ni kan, dia rasa berat lah kan. Dia suka macam kalau menerima, bukan soal duit saja, soal nak puji orang. Dia lebih suka dipuji. Yalah, kita ni manusia biasa, siapa yang tak suka dipuji kan. Cuma jangan sampai kita kagum pada diri sendiri pula, rasa macam ujub, apa orang kata apa ni lah, nak sampai riak pula tu, tu tak boleh lah. Tak sebahagian daripada ciri-ciri orang yang berjaya. Orang yang berjaya, yang betul-betul maksud berjaya ialah mereka, kalaupun dia terasa best bila memuji dia, tapi dia kadang-kadang dia tak suka sangat. Orang yang betul-betul berjaya, dia lebih suka memuji orang, dia lebih suka pergi komplimen orang. Sama juga dengan duit pun. Memberi ni memang rasanya lain macam. So dipendekkan cerita ni, saya minta maaf cerita tentang sikit tentang diri saya ni. Sebab tadi saya tengok ada kat Singapura pun ada peminta sedekah rupanya.
ada sikitnya duit saya pun kadang-kadang saya masih terasa lagi. Ni saya minta maaf ni, cerita saya rasa berdosa tadi sebab saya harus ambil duit keluar tu ada duit 50 apa dipanggil Singapore dollars, dan beberapa keping duit 10-10 dan duit 5-5-5. okey, so Singapore dollars. Saya nak terus terang beritahu kayu, jadi saya takkan marah pada sesiapa yang masih terasa memberi ni memang berat. Betul, saya dah buka wallet saya tahu, lepas tu saya dah terpegang duit 50. Tahu tak setan masuk, dia kata apa? Bagi yang 5 tu. So saya keluar yang 5, tapi masa saya nak keluar 5 tu, saya teringat balik saya nak lecture malam ni memberi. So saya ambil yang mana cepat? So saya ambil, nasib baiklah saya mengharapkan Tuhan maafkan saya ambil yang 10 tadi. Bukan nak menunjuk pada you, 10 tu pun kira banyak kan, kalau duit kita dah hampir RM30 lebih. So bagilah kat makcik ni seorang. Tapi maksud saya begini, setan tu sentiasa akan menduga you, menguji you, padahal dah pegang duit 50 tu. Saya fikir, siapa aku nak bagi dia ni 50 kan? Kalau 5 pun dah cukup. Macam ni orang lain dah bagi RM1 je kan tu. Aku bagi 5 pun dah banyak. Tetapi kita kalau ada lebih sikit, kita harus bagi. Takkan miskin orang yang bagi ni. Tak boleh juga. So tadi saya gagal, so cuma 10. Saya ingat lain kali saya nak cuba bagi yang 50 tu. Tengok, Tuhan kata kalau kau bagi lagi banyak datang balik. Tetapi dah pula kalau you bagi tu sebab you nak balik pada Tuhan pun dah tak ikhlas. Jadi inilah, kalau nak jadi berjaya, dia perlukan dugaan-dugaan macam ni. So saya minta maaf cerita macam ni, tetapi saya nak bagi tahu pada you, jangan sekali-kali kalau you dah berada sedikit duit ekstra tu, bagi je. So maksud saya begini, number 6, saya minta maaf cerita ni berkali-kali sebab saya berdosa ni hari ni. Saya amat berdosa sebab apa salahnya saya bagi dia 50 tadi. Terus terang 50, sebab apa? Duit tu sebenarnya datang daripada orang yang sedekah kat saya. Saya terlupa yang padahal bukan duit aku tu pun, dia orang sedekah aja. Ya Allah ya Rabbi, setan tu cukup kuat betul lah. Okay, anyway, the point I'm trying to make is kita kena always, apabila kita boleh memberi sahaja, baru kita berjaya. Sebab tu saya kata saya gagal hari ni, sebab saya masih rasa sayang kepada 50, bagi cuma 10. Tapi okey lah kan bagi saya. Yang saya frust tu sebab saya lupa duit tu pun orang sedekah kat saya, Masya Allah. Okay, tetapi kita nak betulkan keadaan. Boleh tak you memberi? Orang yang berjaya ialah orang yang memberi. Dia boleh feel good. Dan tutup cerita pada malam ni, cukup masa. Ujung-ujung sekali ialah apabila nak berjaya, ataupun secretnya orang semua yang berjaya, mereka tahu bersyukur. Mereka tahu apa saja, kecil besar, mereka bersyukur. Jadi kalau anda pandai bersyukur, di mana saja anda berada, walau sekecil mana pun you tahu bersyukur. Macam saya, patut bersyukur sangat-sangatlah tadi. Faham tak? Nampak tak practical lesson yang Tuhan nak ajar pada saya pada malam ni, untuk kongsi dengan anda yang saya tidak perfect dan saya mau improve. Saya mencari-cari 7 ni, dan kadang-kadang 7 ni kita dapat bereskan 7 semua kita dapat buat. Kadang-kadang kita cuma boleh buat 4 atau 5 saja. Tapi jangan kalau you check list setiap bulan, you tertinggal sampai 5 daripada 7 ni. Sekurang-kurangnya 5 kena okey. Aku dah sihat sikit, ataupun ada lagi kesakitan, aku cuba improve. Okey. Nombor 2, aku punya kebebasan kewangan macam mana? Aku dah mula kontrol sikit tak? Nak kena tukar tak kereta ni pergi ke kecil sikit? Kalau terpaksa tukar. Jangan nak tunjuk kat orang yang kita ni macam cukup duit padahal kita papa ke dana. Tak boleh. Lepas tu kasih sayang, cari lagi kawan. Okey, cari siapa lagi WhatsApp group yang you boleh activate dekat balik. Baru ni saya cuba satu grup yang saya langsung tak aktif, tapi saya ikut ni masa first college kat Universiti Melaya dulu. Ada orang tahu saya dah ikut, tapi saya tak layan, kononnya sibuk sebagainya. Macam mana orang nak kasih sayang dengan you? You tak layan dia orang. You dulu kena berkasih sayang, you dulu kena sayang mereka, barulah dia orang boleh tunjuk respon. Betul tak? Itu dia. Senang je sebenarnya. Lepas tu kita kena ada tujuan hidup kita, supaya kita tahu direction mana nak pergi. Semua ni kita kena tulis.
Aku by 70 macam saya lagi 2 tahun ni nak cuba hilangkan saya punya gout yang tinggal 30-20% sikit-sikit lagi ni, nak hilang terus. Macam mana cara saya nak cari jalan. Nombor 2, aku tak mau sembahyang langsung dah pakai kursi. Contoh, kadang-kadang kalau dia flare up, menyala balik, saya pakai kursi. So sekarang saya tak mau bagi lagi dah. So itu tujuan. Itu dari segi kesihatan. Sama juga semua duit, kasih sayang, nak pergi berjalan Langkawi dah pergi. Ni tak lama nak pergi, tak jauh, nak pergi Sungai Petani je, Kenuri minggu depan ni. Itu pun nak enjoy sikit, nak pergi sampai Jitra, nak pergi tengok, dia orang kata ada apa, cendoi pulut cendoi. Kita benda-benda macam itulah. Lepas tu kalau ada duit sikit hujung tahun ni dah plan. So nak kena buat semua tu sebab tujuan hidup tu mesti clear, supaya kita boleh fokus. Setiap pagi baca berapa surat, apa tu katakan kita dah ni kan, tua-tua ni nak kena baca Quran berapa kali, semua puasa semua dah tulis siap. Lepas tu habis sampai kita beri balik pun setiap Jumaat kena bagi berapa sen, berapa ringgit, berapa puluh, berapa ratus. Ada duit lebih bagi lagi. Contoh. Lepas tu sampai ujung sekali bersyukur itu sentiasa. Saya boleh bercakap sentiasa maksudnya apa? All the time. Kalau kita lupa je bersyukur, rugi sangat. Contoh, ni you tengah dengar cakap I ni pun, dengar tu pun boleh bersyukur, betul tak? Saya boleh bercakap ni mesti bersyukur. Tangan ni boleh buat macam ni pun, walaupun kebal ni, 3 jari ni dah kebal terus. Alamak, saya tak sempat nak cerita kat you, tangan saya ni dah kebal terus. Sampai sekarang dah tak rasa ni, 3 ni. Malulah nak cerita kat you, tapi tak apa. Pakai butang masih lagi pakai tangan kiri je. Makan pun kadang-kadang kena suap tangan kiri. Tuhan nak duga lagi kan. So tapi kita bersyukur. Sebab apa? Ni 3 jari, tapi ada lagi 7 ni, takkan tak mau bersyukur? Sama, mata ada lagi, hidung, mulut, telinga, leher semua masih boleh bergerak. Syukur all the time. Right. Okay, cukup dulu saudara-saudara sekalian. Mengharapkan you dapat tangkap 7-7 ni. Apa kaitan dengan penyakit? Sama je. Okay, nak jayakan diri supaya tidak berpenyakit pun ikut 7-7 tadi. Dia mesti, termasuk kena ada duit pun. Melawak-melawak juga. Okay, baik, kita jumpa lagi. Waktu sudah sampai, kita bersurai dahulu. Saya mengharapkan dunia anda bahagia, akhirat kita syurga. Okay, let go, feel good all the time. Terima kasih.